Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa kita sedang berada pada akhir-akhir Ramadan tahun 1443 Hijrah. Jadi persoalan yang basic yang perlu kita tanyakan dalam diri kita, bagaimana status kita? Apakah kita ini telah pun mendapat peningkatan dari aspek iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun belum? Kerana kita bimbang keluarnya kita dalam Ramadan ini dalam keadaan tidak mendapat apa-apa. Sudah tentulah kita sebaliknya akan mendapat kemurkaan dan juga laknat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dapat kita faham dalam hadis Rasulullah SAW. Baik, itu sebagai mukadimah perkongsian kita pada hari ini. Tajuk yang saya akan bawakan untuk sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian adalah tentang maqasid Aidul Fitri. Memandangkan kita telah berada pada penghujung Ramadan, jadi ada baiknya ataupun ada faedahnya jika saya kongsikan serba sedikit tentang apakah objektif Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan Aidul Fitri kepada kita setelah habisnya kita melalui fasa ataupun madrasah Ramadan. Baik, konteks ataupun pembahagian dalam seluruh pensyariatan hukum syarak itu ataupun seluruh pensyariatan dalam agama ini mempunyai maqasid ataupun mempunyai objektif yang ingin diraikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan kemaslahatan kepada umatnya, untuk memastikan kemaslahatan kepada para hamba-Nya. Baik, secara ringkasnya saya akan bawakan beberapa poin untuk kita teliti dan juga hayati. Yang pertama sekali antara objektif ataupun maqasid Aidul Fitri itu adalah al-iltiqa bainal muslimin wal ijtima' fima bainahum. Iaitulah untuk mewujudkan suasana ataupun mewujudkan himpunan antara kaum muslimin dan juga sesama kita. Sebab itulah ini dapat diperhatikan dalam persyariatan solat sunat Aidul Fitri pada pagi-pagi raya itu kan, untuk menghidupkan syiarnya dengan takbir dan juga sebagainya. Dan yang kedua, antara maqasid Aidul Fitri adalah idkhalul farhah alal muslimin ba'da adaihim li faraidillah. Iaitulah memasukkan ataupun menghadirkan rasa kegembiraan ke atas orang muslimin setelah mereka menunaikan kefarduan yang Allah fardukan ke atas mereka. Sebab itulah kalau kita tengok dalam setiap ibadat itu, misalnya kalau puasa, selepas habisnya puasa Ramadan, maka kita ada Aidul Fitri. Kalau puasa Aidul Adha pula, setelah dilalui rukun yang terbesar di dalam haji itu, iaitu hari Arafah, kan? Jadi itulah yang kita dapat simpulkan bahawasanya antara maqasid Aidul Fitri itu adalah menghadirkan kegembiraan setelah menunaikan kefarduan yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kegembiraan itu hakikatnya bukanlah sahaja di dunia, malah dapat kita gapai juga di hari akhirat kelak. Dan yang ketiga, suka saya sebutkan antara maqasid Aidul Fitri kerana apa Allah syariatkan Aidul Fitri kepada kita, iaitulah kerana al-Aid yaftah majalan wasli ma inqata' bainal arhami wal aqaribi wal asdiqa. Aidil Fitri ini dia memberi ruang kepada seluruh umat Islam
untuk menghubungkan kembali silaturrahim. Jika ada sebelum ini yang bertelagah dan sebagainya, maka jadikan Aidilfitri ini sebagai satu tempat ataupun satu medan untuk menyambung kembali hubungan-hubungan yang telah mungkin telah rapuh dan sebagainya. Baik, sebab itulah digalakkan untuk menghidupkan budaya ziarah menziarahi dalam kalangan umat Islam di hari yang penuh dengan kebaikan ini. Dan dianjurkan bermaaf-maafan, dan dalam budaya kita itulah yang kita amalkan untuk mencapai ruang menyambung kembali silaturahim. Dan yang terakhir ataupun yang keempat adalah ighna'ul fuqara wal muhtajin, sebagaimana yang telah iaitulah untuk mengayakan orang-orang miskin dan juga orang-orang yang memerlukan. Sebab itulah dalam bulan Ramadan diwajibkan untuk mereka yang mampu ataupun mereka yang mampu untuk membayar satu zakat yang dinamakan sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah ini tujuannya adalah untuk memberikan kepada mereka-mereka yang memerlukan, untuk memastikan mereka yang memerlukan itu juga gembira di hari Lebaran ataupun di hari Aidilfitri. Jadi itu saja perkongsian saja, dan kita banyak lagi sebenarnya maqasid yang dapat kita cerap melalui hukum-hukum ataupun persyariatan daripada di hari raya di hari Aidilfitri itu. Tapi sekadar itu saja yang dapat dikongsikan dalam ruangan ini. Jadi sebagai kesimpulan, Ramadan dan Syawal itu 1 bulan ataupun 2 bulan yang saling berkait. Tiadanya Ramadan, maka tiadalah Syawal. Dalam arti kata, keberjayaan kita untuk mencapai taqwa di dalam bulan Ramadan ini melayakkan kita untuk meraihkan Aidilfitri di bulan Syawal kelak. Jadi sekadar itu perkongsian, sama-sama untuk kita ambil penghayatan dan sebagainya. Jadi aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.